بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amana. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Khusus kepada para alim ulama, ustaz-ustaz, tuan imam, pengerusi masjid, bandar estek, ahli jawatan kuasa, para pemimpin masyarakat, seluruh yang hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam ini, yang mana memfokuskan kepada tajuk yang khusus, iaitu tentang tasawuf. Adakah tasawuf itu sebahagian dari ajaran Islam, atau sebenarnya ia adalah pengaruh luar yang menyusup masuk ke dalam agama Islam? Jadi untuk tajuk ini saya bahagikan kepada beberapa bahagian. Pertama, latar belakang kepada pembincangan kita ini, kenapa kita perlu membincangkan tajuk ini. Dan yang kedua, apa saja yang kita bincangkan, tentu molek dan elok kalau kita tahu takrif, definisi apa yang kita bincangkan, apakah takrif tasawuf, dan apakah yang menjadi dasar ya kepada tasawuf ini, dan apakah yang menjadi maksud royah, tujuan daripada apa yang dikatakan tasawuf, dan apakah dalil-dalil tasawuf. Sebagai latar belakang, kita sedia maklum bahawa sekian lama umat Islam telah ditanamkan dengan kefahaman
bahawa agama Islam ini terbina di atas 3 tonggak atau 3 rukun yang utama, iaitu pertama iman, ya, ilmunya dipanggil ilmu tauhid atau akidah. Yang kedua rukunnya adalah Islam, ilmunya adalah ilmu fiqh atau kita katakan ini syariat. Dan yang ketiga rukunnya adalah ihsan, ya, iman, Islam, ihsan ini diambil daripada hadis Jibril alaihissalam, ya, yang masyhur, yang mana dalam hadis tersebut Sayyidina Jibril alaihissalam berupa sebagai rupa seorang lelaki dan bertanyakan soalan-soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya tentang iman, Islam dan ihsan. Maka ihsan inilah dinamakan ilmunya ilmu tasawuf ataupun ilmu hakikat. Malangnya kita dapati ada di sana dakwaan buruk tentang tasawuf. Bahkan ada yang sampai mengeluarkan tasawuf dari ajaran Islam sama sekali. Ini tasawuf ni tak ada kena mengena dengan Islam, kata mereka. Antaranya kononnya tasawuf ini sebenarnya pengaruh dari agama lain, pengaruh amalan meditasi Hindu, atau pengaruh konsep kerahiban, rohbaniyah, kependetaan orang Kristian. Bahkan ada yang menyamakan tasawuf ini adalah ajaran sesat batiniyah, dan ada yang mengatakan tasawuf ini kotok, ya, kotok macam ayam cap. Jadi ini semua memerlukan untuk kita membincangkan posisi tasawuf ini, bagaimanakah yang sebenarnya. Untuk berlaku adil kepada sudut pandangan yang berbeza ini, nak tak nak kita terpaksa akui bahawa secara umum tasawuf ini telah dizalimi oleh 2 bentuk ekstremisme. 2 bentuk sikap yang melampau telah menzalimi tasawuf. Yang pertama adalah sikap yang melampau yang menolak tasawuf secara total, menganggapnya bukan dari ajaran Islam, atau paling tidak mereka mengatakan tasawuf ini adalah bid'ah yang dalalah, rekaan yang sesat. Di sudut yang satu lagi, ekstrim juga, iaitu golongan yang tidak menolak tasawuf. Mereka menerima tasawuf, tapi malangnya mereka menunggang nama tasawuf sebagai label untuk melindungi ajaran sesat. Yang mana kalau kita tengok ajaran dan amalan mereka meruntuhkan akidah dan juga merosakkan syariat. Tapi mereka kata tasawuf, mereka kata ini ilmu hakikat, mereka kata ini ilmu makrifat. Ini 2 ekstrim yang telah menzalimi tasawuf. Baik, tasawuf itu apa dia? Kita dapati para alim ulama, ahli-ahli sufi sendiri, ulama-ulama tasawuf sendiri, mereka memberikan pelbagai takrif. Tasawuf tu apa, tasawuf tu apa, tu pelbagai. Walaupun takrif ini berbeza satu sama lain, tapi kalau kita tengok satu persatu, ianya memberikan gambaran yang benar tentang tasawuf. Walaupun tidak menyeluruh, ini cerita sudut ini, takrif ini mencerita sudut yang lain. Kita boleh lihat misalnya senarai definisi tasawuf ini sehingga sekitar 1000 takrif, 1000 definisi. Seperti dalam kitab Hilyatul Awliya yang disusun oleh Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Isfahani, antaranya, ya, tak mampulah kita nak sebut satu persatu. Antaranya yang dikatakan tasawuf itu adalah al-jiddu fis suluki ila malikil muluk, iaitu tasawuf itu hendaklah bersungguh-sungguh menjalani jalan menuju kepada raja, kepada segala raja-raja. Maknanya ada elemen kesungguhan. Maka berdustalah kita kalau kita kata kita bertasawuf tapi kita tidak ada kesungguhan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah taala telah memberikan jaminan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan kami. Nahdi itu diambil dengan lam qasam dan nun takkid.
Maknanya memang pasti Allah memberi hidayah petunjuk kepada yang mereka yang bersungguh-sungguh untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mentakrifkan tasawuf al-muwafaqatu lil haqqi wal mufaraqatu lil khalqi, sentiasa mahu ikut kepada Allah Subhanahu wa taala dan memisahkan diri daripada tuntutan syahwat keinginan manusia. Lebih rela tidak diredai oleh manusia dalam rangka untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan tasawuf ibtigha'ul wasilati ila muntahal fadilah, mencari jalan ke muncak kepada kelebihan, iaitu mendapat ridha dan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan tasawuf adalah al-gharbatu ilal mahbub fi darkil matlub, keinginan kepada yang dikasihi iaitu Allah Subhanahu wa taala pada mencapai matlub iaitu ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mentarikkan tasawuf sebagai husnul wafa wa tarkul jafa, menjaga menunaikan tanggungjawab kepada Allah dan meninggalkan kedinginan, yakni meninggalkan sikap acuh tidak acuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidut Taifah yang digelarkan sebagai penghulu kepada ahli-ahli tasawuf, iaitu al-Imam Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Beliau memberi takrif tasawuf yang agak panjang. Kata beliau, tasawuf adalah tasfiyatul qalbi an muwafaqatil bariyah, membersihkan hati daripada keinginan untuk meredakan manusia, kerana ridha nas ghayatun la tudraku. Ridha daripada manusia ni satu cita-cita yang mustahil dapat dicapai. Sebahagian manusia redha kepada kita, sebahagian yang lain tidak suka, tidak redha kepada kita. Yang suka, yang baik dengan kita pun dia tidak redha semua. Dia alangkan isteri kita pun bukan dia suka semua apa yang ada pada kita. Ya, puan-puan, suami puan-puan pun bukan suka semua apa yang ada pada puan-puan. Cuma kan dah jadi pasangan, tak apalah kata dia. Sabar je lah, nak buat macam mana. Dah isteri saya, nak buat macam mana. Dah suami saya. Tapi yang namanya ridha 100% tidak ada. Kemudian wa mufaraqatul akhlaqit tabi'iyyah, memisahkan diri daripada akhlak-akhlak tabiat manusia yang buruk-buruk, yang sukakan kepada kerehatan, yang sukakan kepada kemalasan, yang sukakan kepada kemewahan, yang suka nak duduk di atas dan sebagainya. Ditinggalkan akhlak-akhlak itu. Wa ikhmadu sifatil basyariyah, dan mengekang sifat-sifat kemanusiaan. Bukan membunuh, tak boleh. Namanya kita manusia, memang kita bersifat sebagai manusia, tapi makannya itu tidak sampai memudaratkan agama. Ya, hubungan dengan wanita tidak sampai kepada yang haram. Keinginan untuk ada pada kuasa tidak sampai menzalimi dan sebagainya. Wajtinabud dawa'i nafsaniyah, dan menjauhi seruan hawa nafsu. Wa munazalatis sifatir rohaniyah, kemudian menaikkan sifat-sifat rohani. Wa ta'alluqu bil ulumil haqiqiyah, dan sentiasa bergantung dengan ilmu hakikat. Jadi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, walaupun baginda adalah pembawa syariat, baginda juga orang yang menekankan hakikat. Dia seiringnya, kalau yang syariat saja tanpa hakikat, dia akan jadi kosong, dan yang hakikat saja tanpa syariat itu tidak akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan istimalu ma huwa aula 'alal abadiyah, sentiasa dia itu mendahulukan yang kekal, iaitu negeri akhirat dan ridha Allah. Wan nusu li jami'il ummah, orang tasawuf ini dia kena sentiasa ikhlas kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun zahirnya musuh, walaupun zahirnya berbeza, walaupun zahirnya berselisih, tapi dalam hati dia ada keikhlasan untuk melihat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi baik. Sentiasa dia berdoakan, Allahumma arham umat Muhammad, ya Allah kasihanlah kepada umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih umat Muhammad, ya Allah perelokkanlah umat Nabi Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad, ya Allah selamatkanlah umat Nabi Muhammad. InsyaAllah orang yang melazimi membaca doa ini, dia akan menjadi wali min awliya'illahis salihin. Kerana ada keikhlasan
dalam hati dia untuk umat. Wal wafa'u lillahi 'alal haqiqah, dan sentiasa menunaikan kewajipan-kewajipan kepada Allah secara hakikat. Wattiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fi syariah, tidak boleh lari daripada mengikut kepada Nabi SAW dalam syariat. Maka kalau ada orang yang mendakwa tasawuf, mendakwa sufi, mendakwa tarikat, tetapi meninggalkan syariat, maka ketahuilah itu bukan tasawuf. Itu hanya menyamar sahaja sebagai tasawuf. Kerana tasawuf mesti berlandaskan kepada landasan mengikut kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, apakah dasar tasawuf? Apakah basis tasawuf? Dasar tasawuf hakikatnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan diriwayatkan daripada tokoh ulama tasawuf bahawa kalau kita melihat seseorang itu terbang di udara, pelik, manusia boleh terbang di udara dengan alat, dengan kapal terbang seumpama dengannya, tapi kalau tanpa alat boleh terbang, itu pelik. Itu khariq lil adah, itu mencari adat. Ataupun berjalan di atas air, jangan kamu terpedaya menyangkakan dia orang yang betul, melainkan disaksikan oleh dua saksi yang adil. Kena ada dua saksi menyaksikan orang ni memang benar, berada di atas kebenaran, iaitulah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dasar tasawuf mesti Quran dan Sunnah. Mana-mana ilmu, mana-mana amalan agama yang tidak ada dasarnya daripada Quran dan Sunnah, maka pasti akan membawa kepada kesesatan. Walaupun nampak hebat, walaupun nampak cantik, walaupun berlaku perkara-perkara yang luar biasa, tetap membawa kepada sesat selagi mana tidak didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tasawuf dia bertitik tolak daripada tuntutan untuk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepatuhan yang zahir dan juga kepatuhan yang batin. Ya. Yang zahir orang boleh nampak, tapi yang batin ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Bukan zahir sahaja perlu taat kepada Allah, bahkan batin juga perlu patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 33, Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan" ila akhiril ayat. Katakanlah, Allah perintah kepada Nabi SAW untuk memberitahu bahawasanya Tuhan aku mengharamkan fawahish, perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang jahat, dua, ma zahara minha, yang zahir, wa ma batan, dan juga yang tersembunyi. Jadi tasawuf ini memfokuskan kepada yang tersembunyi. Sebab itu adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menamakan ilmu tasawuf sebagai ilmu sir. Sir maknanya apa? Rahsia. Ilmu rahsia. Macam mana nak belajar ilmu tapi rahsia? Bukan maksudnya ilmu rahsia tak boleh beritahu pada orang. Maksud ilmu rahsia, ilmu tentang sesuatu yang tersembunyi, iaitu ilmu tentang amalan-amalan hati, ilmu tentang amalan-amalan batin. Kemudian hadis Nabi SAW juga menunjukkan kepada kepentingan amalan batin. Hadis yang masyhur, bahkan dikatakan hadis ini mutawatir, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu dinilai dengan niat. Jangan disalah tafsirkan sebagaimana sebahagian ajaran sesat. Dia tidak solat, dia tidak zakat, dia tidak haji, dia tidak apa sebagainya, kerana dia kata dia sudah niat. Innamal a'malu binniyat, kata dia. Bang tak solat ke bang? Dah, kata dia. Tak nampak pun abang solat. Saya dah niat tadi. Mana boleh bang? Niat tu hanya satu saja, rukun qalbi. Dia kena ada rukun
fi'li, dia kena ada rukun qauli. Mana boleh niat saja? Dia kata kenapa tak boleh? Innamal a'malu binniyat, hadis sahih. Hadis sahih, tapi cara abang faham tu tak sahih. Dan masalah dengan orang macam ni, dia bab solat dia pakai niat, bab makan dia makan betul-betul. Rugi nasi kita, rugi beras kita. Kalau dia makan pakai niat, selamat. Bagi dia pegang kosong, abang niat dah nak makan apa. Abang apa, nasi kerabu ke, nasi dagang ke, nasi mandi ke, abang niat je lah. Tak mau dia. Makan betul-betul. Sembahyang nak pakai niat saja. Maksudnya adalah bukan amalan itu terjadi semata-mata dengan niat. Tetap amalan perlu diamalkan, tapi nilai di sisi Allah itu berdasarkan apa yang ada di dalam hati dia, apa yang ada pada niat dia. Ini diisyaratkan lagi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi setiap orang itu dia dapat apa yang dia niatkan. Mana dia kena amal, tapi tengok apa niat amalan dia. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha. Barang siapa yang adalah hijrah dia itu, mana dia berhijrah. Bukan dia hanya niat saja. Zaman Nabi SAW dia hanya duduk di Mekah, dia niat hijrah. Tidak. Dia memang berhijrah daripada Makkah ke Madinah, ke Yasrib pada masa itu. Ada tak nilai pahala di sisi Allah Ta'ala? Melihat kepada niat dia. Kalau dia berhijrah itu kerana dunia, yang dia nak dapat harta atau perniagaan, atau kerana ada perempuan yang dia nak kahwin, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka nilai hijrah dia itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Kalau dia hijrah kerana Allah dan Rasul, maka itu mendapat pahala, nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW memberitahu, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah, dan sesungguhnya di dalam jasad anak Adam itu ada satu ketulan. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila elok ketulan itu, maka eloklah seluruh anak Adam itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rosak yang seketul itu, maka rosaklah kesekalian dirinya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah yang seketul itu adalah hati. Kemudian diriwayatkan daripada Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa paras kamu, tidak memandang kepada harta benda kamu. Kalaupun kamu cantik, walaupun kamu tampan, orang Jawa kata apa? Ganteng. Apalah istilahnya, Allah tak pandang. Walaupun harta kamu jutawan, millionaire dan sebagainya, Allah tidak pandang. Allah pandang apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah memandang, menilai kepada hati-hati kamu, dan memandang serta menilai amalan-amalan kamu. Mana kalau elok dalam hati, kalau elok dan soleh amalan, maka itulah yang memberi manfaat kepada seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan tentang kisah Nabi SAW sendiri ketika baginda masih kanak-kanak, ketika baginda sedang bermain dengan kanak-kanak yang lain, datang malaikat Jibril alaihi salam mengambil baginda dan membelah dada dan hati baginda dan mengeluarkan satu ketulan yang dikatakan ini adalah habuan syaitan dan dibasuh dari dalam bekas daripada emas dengan air Zam-Zam. Berarti pentingnya untuk hati itu dibersihkan. Cuma ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak adalah malaikat nak datang buat keluar hati kita basuh dengan air Zam-Zam. Itu hanya keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masih boleh mengambil contoh daripada Nabi SAW. Hampir baginda mendapat wahyu. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, hadis Badul Wahyi, bermulanya wahyu
hubbiba ilaihil khala, didatangkan rasa kasih dalam hati Nabi SAW itu untuk bersendirian. Apa yang dilakukan? Iaitu yatahannatsu fihi, baginda melakukan tahannus di Gua Hira, wa huwa at-ta'abbud, iaitu melakukan ibadah. Maka itulah orang-orang tasawuf ada masanya mereka beruzlah, mereka mengasingkan diri daripada hiruk pikuk dunia, mereka itu bersuluk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam menghindari penyakit fizikal, kita faham konsep kuarantin ya, masa COVID-19, kuarantin untuk menolak mudarat. Maka demikianlah ada masanya manusia itu perlu kuarantin, perlu uzlah untuk memfokus kepada membersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati. Yang keempat, apakah tujuan tasawuf? Apakah ghayah ataupun apakah maksud daripada tasawuf? Perlu kita tanam dalam hati kita masing-masing kesedaran bahawa tujuan yang paling besar seseorang itu belajar ilmu tasawuf, ataupun tujuan paling besar dia mengamalkan tasawuf, bertarikat dan sebagainya, adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha mardatillah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu yang selalu dimunajatkan oleh orang-orang tarikat, ilahi anta maksudi, Tuhanku engkaulah tujuan aku, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu lah yang menjadi tuntutan aku, ya, bukan habuan-habuan yang lain. Berarti azan macam mana? Berarti azan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung dengan tajuk perbincangan kita tentang tasawuf. Adakah dari ajaran Islam ataupun dari pengaruh luar, ya? Tadi kita telah terangkan bahawa dasar tasawuf sebenarnya adalah daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sementara tujuan tasawuf yang paling besar adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu tasawuf, amalan-amalan tasawuf, tarikat dan sebagainya, itu akan membawa seseorang salik. Salaka yasluku berarti berjalan. Salik isim fa'il, iaitu orang yang menjalani, yakni jalan-jalan ketaatan. Tujuan untuk mencapai peningkatan pada ma'rifatullah. Dengan ilmu tauhid sudah dapat makrifah pada level tertentu, tapi mungkin belum menyerap dalam hati lagi. Akal sudah boleh yakin bahawa Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi belum meresap di hati. Bukti, bila tidak ada orang, kita berkelakuan seperti Allah tu tidak melihat. Kita bertindak seperti Allah tak tahu apa yang kita buat. Maknanya dia baru peringkat akal. Belum tauhid dia tu, makrifah dia sampai ke hati. Jadi ilmu dan amalan tasawuf nak tingkatkan makrifah seseorang dari level akal, akli, pergi kepada level qalbi. Maka dari makrifah qalbi inilah akan lahir rasa mahabbah, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila seseorang itu kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kasih kepada dia. Kita tahu, dalam ayat Quran selalu digandingkan, apa tu, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah kasih kepada mereka dan mereka juga kasih kepada Allah Ta'ala. Lalu dengan kasih Allah inilah dia mendapat kemuncak, ultimate goal dia dalam perjalanan itu, iaitu ridha daripada Maula Azza wa Jalla yang dia dambakan dalam perjalanan ini. Maka bukan tujuan tasawuf untuk naik makam zikir. Ada orang obses dengan jalan. Tarikat tu jalan. Dalam tarikat dia ada maqamat. Dia zikir hasanat macam kita berzikir selalu ni. Tapi kalau orang tarikat, dia zikir maqamat. Dia ada makam zikir dia, dibimbing oleh syekh. Jadi makam zikir itu perjalanan, bukan tujuan. Ada orang dia stop kat situ. Dia rasa seronok, dia naik makam daripada satu makam ke satu makam. Bahkan bukan tujuan tasawuf untuk menjadi khalifah tarikat, hatta untuk menjadi syekh tarikat. Ini pun satu penyakit, yang menghinggapi sebahagian orang. Dia obses nak jadi syekh tarikat. Walaupun tidak dapat kemampuan dia tu, dia masih teringin kerana syekh tarikat tu ada pengikut, tangannya dicium, dihormati dan sebagainya. Maka itu bukan tujuan tasawuf. Bukan tujuan tasawuf. Bahkan bukan juga tujuan tasawuf untuk menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kotlah ada orang dalam borang cita-cita nak jadi wali Allah. Wali nikah mungkinlah. Kita ada anak perempuan, kita jadi wali nikah. Tapi kalau jadi wali Allah, itu Allah yang kurniakan. Kalau jadi, ia jadi. Tapi itu bukan yang menjadi tujuan. Apatah lagi bukan tujuan tasawuf untuk mendapat perkara-perkara yang luar biasa. Istilah lama dipanggil perkara yang mencari adat. Sebagaimana yang diistilahkan oleh golongan GGF. Apa dia golongan GGF ni? Golongan gagal faham. Dia ada dalam masyarakat Islam sendiri. Saudara-saudara kita yang kita dapati apa benda yang diterangkan, dia susah nak faham. Jadi ada sebahagian daripada mereka
mereka melihat tasawuf ni pengamalnya tu nak dapat super power. Bahkan saya pernah dengar mereka kata macam Power Rangers. Kerana boleh buat benda yang pelik-pelik, boleh terbang di udara, boleh berjalan atas air, boleh itu dan ini. Itu bukan tujuan tasawuf. Kalau tujuan tasawuf nak terbang di udara, lekeh sangat, susah-susah saja. Ya, saya nasihatkan kalau ada yang berminat nak terbang di udara, boleh tiru macam saya. Saya biasanya beli tiket online, Firefly ke, Mars ke, ikut kesesuaian lah. Alhamdulillah banyak kali dah terbang di udara, dilayan lagi, diberi makanan, diberi minuman, ya, dan sebagainya. Tak perlu tasawuf, tak perlu tarikat. Kalau sekadar nak terbang di udara, adakah burung yang berterbangan itu adalah wali-wali Allah? Kan mereka terbang di udara biasa saja. Jadi ini bukan tujuan tasawuf. Ini masih lagi habuan, hawa nafsu. Ya, tujuannya kita dah sebut tadi, semata-mata nak dapat ridha Allah. Walaupun kita orang biasa, bukan syekh tarikat, bukan wali Allah, tidak ada perkara-perkara luar biasa yang berlaku pada kita, tapi bila kita mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka itulah yang paling berharga dalam hidup, disuruh untuk kembali kepada Allah dalam keadaan redha dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, ya, Allah telah memberikan kisah yang mana kadang-kadang orang memperli tasawuf. Dia kata orang tasawuf ni asyik mabuk dengan cinta. Dan orang tasawuf ni dia cerita tentang cinta. Dia beza kalau orang fiqh, dia cerita tentang hukum. Jadi dia keras, ni wajib, tak buat berdosa. Ni haram, kalau buat berdosa. Ini makruh, ini sunat, ini harus. Tapi tasawuf banyak cerita tentang cinta. Siapa cinta-cinta ni? Tapi dia tidak sedar bahawa cinta yang dirasai oleh orang-orang sufi itu adalah cinta yang dituntut di dalam agama, iaitu hubbullah, cinta kepada Allah, dan hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu. Cinta kepada Allah ada caranya. Allah Ta'ala telah memberitahu rahsia untuk orang yang ingin cinta kepada Allah. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ya, ila akhir ayat. Katakanlah, surah Ali Imran ayat 31, sekiranya kamu itu kasih akan Allah Ta'ala. Jadi Allah juga bercerita tentang cinta, tentang hub. Bukan hanya dalam Quran cerita tentang hukum, suruh salat, suruh haji, suruh zakat, itu syariat. Tapi dalam Al-Quran juga cerita tentang hakikat, iaitu perasaan cinta kepada Allah. Tuhibbunallah, kamu kasih kepada Allah. Tapi jangan dia tidak akan lari daripada ittiba' ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nak bercinta dengan Allah, dia mesti kena ikut Nabi SAW. Barulah yuhibbukumullah, nescaya Allah kasih kepada kamu. Demikian diceritakan bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga mengungkapkan kata cinta. Ini sahabat Nabi yang Nabi SAW suruh kita ikut kepada sunnah mereka. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaklah kamu ikut sunnah cara saya. Hendaklah kamu ikut sunnah cara khulafa' ar-rasyidin. Khulafa' ar-rasyidin juga ada masa dan ketika mereka itu memfokuskan kepada perasaan cinta, dan mereka mengungkapkan kecintaan mereka itu. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebenarnya lah kamu ini orang yang paling saya kasih daripada segala sesuatu. Ya?
kamu wahai Rasulullah adalah orang yang paling saya kasih berbanding dengan semua perkara, illa min nafsi, kecuali diri saya. Saya lebih kasih diri saya lah berbanding orang lain. Lalu Nabi SAW menjawab, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak, kata Nabi SAW, cinta macam itu belum sempurna. Demi Allah, sehinggalah aku, yakni Nabi SAW, menjadi orang yang engkau lebih kasih lebih daripada diri engkau sendiri. Di zaman kita ada orang meluat dengan kisah cinta Rasul. Dia kata ini semua benda-benda lama, benda-benda tidak ada makna. Padahal cinta Rasul ini menjadi objektif dalam agama kita. Lalu Sayyidina Umar berkata, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Jadi patuhnya Sayyidina Umar radhiyallahu kepada Nabi SAW, seketika itu juga beliau menaikkan rasa cinta kepada Nabi SAW dan beliau mengungkapkannya, sesungguhnya sekarang demi Allah benar-benar kamu itu orang yang paling aku kasihi kepada diriku, mengatasi kasih aku kepada diriku sendiri. Jadi bila orang tasawuf bercakap tentang kasih, ini adalah sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Lalu Nabi SAW menjawab, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar-benar kasih kamu itu memenuhi apa yang sepatutnya. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW juga memberi panduan tentang kasih. Fawallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa fi riwayati wan nasi ajma'in. Demi yang diriku berada di tangannya, yakni demi Allah, tidak beriman salah seorang daripada kamu. Kalau ikut zahir hadis ni beratlah, tak beriman. Tapi kata para alim ulama, maksudnya tidak sempurna. Bukan jadi kafir, tidak, masih orang Islam lagi, tapi iman itu tak sempurna. Sehinggalah aku, yakni Nabi SAW, menjadi orang yang paling dikasihi kepadanya berbanding ayahnya sendiri, berbanding anaknya sendiri, dan berbanding manusia kesemua sekali. Jadi cerita tentang kasih ini sebenarnya berpandu daripada Quran dan Sunnah. Makrifah kenal membawa kepada mahabbah, cinta. Ini pepatah orang Melayu pun sama. Orang Melayu selalu sebut, tak kenal maka tak cinta. Itulah dalam tasawuf. Setelah dia kenal Allah dengan akal, dia melatih diri dia untuk kenal Allah dengan hati. Bila dia kenal Allah dengan hati, datanglah mahabbah, kasih kepada Allah. Bila dia kasih kepada Allah, Allah kasih kepada dia, maka dia mendapat mardatillah. Dia mencapai tujuan daripada tasawuf, iaitu ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jalan dia? Ini teori saja. Nampak senang, makrifah, mahabbah, mardatillah. Tapi perjalanan tidak semudah itu. Perjalanan itu merupakan satu perjuangan yang panjang, yang banyak cabaran, dan tidak sedikit yang terbengkalai dalam perjalanan, tak sampai. Kerana secara ringkasnya, cara untuk mencapai tujuan tasawuf dengan dua jalan. Pertama adalah takhliyah dengan huruf kha, takhliyah, membuang, yakni membersihkan hati, membuang dari hati sifat-sifat yang terkeji. Dan yang kedua adalah tahliyah dengan hal, tahliyah, yakni menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan ini susah. Nak buang dari hati kita sifat yang terkeji itu payah. Nak hiasi pula dengan sifat yang terpuji lagi payah. Baik, tahliyah. Antara yang dituntut kita lakukan adalah kita buang daripada diri kita itu banyak makan. Nanti kita akan lihat ya kalau sempat dalil-dalil satu persatu ya. Kerana ada orang kata tasawuf ni bukan dari Islam. Inilah tasawuf. Melatih kita bukan tak makan, kita manusia kena makan.
tapi jangan melampau dalam makan. Kerana bila kita terlebih makan, kita akan jadi malas untuk beribadah. Bila kita malas untuk beribadah, bagaimana kita nak dapat ridha Allah? Kemudian jangan banyak bercakap. Kerana banyak bercakap akan banyak silap. Bila banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, macam mana nak dapat ridha Allah? Lebih parah di zaman kita tidak lagi sangat bercakap dengan mulut, tapi kita banyak bercakap dengan tangan. Kita type apa yang kita nak cakap di Facebook, kita type di mana? Instagram, kita type di mana-mana. Maka kalau kita tidak hati-hati, na'udzubillah min zalik, kita barangkali sudah bertahun-tahun meninggal dunia, tapi dosa daripada apa yang kita tulis dalam Facebook satu masa dahulu masih terus mengalir dalam akaun. Sebab itu ulama-ulama moden memberi panduan. Ulama silam belumlah, tak ada Facebook zaman mereka. Ini ulama moden ya, ulama yang hidup di zaman kita, mereka sudah lihat Facebook dan kesan daripada social media, mereka bagi panduan macam ini. Sebelum kita nak buat apa-apa posting Facebook ke, YouTube ke, apa saja, TikTok sekarang ni TikTok, kita pause sekejap dan kita fikir agak-agak posting kita itu adakah akan menggembirakan kita selepas kita dah berada dalam kubur atau menyedihkan kita. Kadang-kadang orang yang baru meninggal, kita baca posting dia beberapa hari sebelum meninggal, kita rasa senyum. Ya, sempatkah dia minta maaf dengan orang yang dia fitnah? Sempatkah dia tarik balik caci maki dia? Maka kita pun macam itu. Kita nak buat satu posting, agak kalau aku mati, posting ini menggembirakan aku atau menyedihkan aku. Kalau menggembirakan, silakan. Kalau menyedihkan, tak payah. Dia akan jadi dosa yang berpanjangan. Kemudian marah yang tidak bertempat. Kalau marah kerana agama, itu dituntut. Hasad dengki Kerana hasad dengki ini membangkang apa yang Allah Ta'ala tentukan. Allah nak orang tu kaya, dia nak miskin. Allah nak orang tu bahagia suami isteri, dia nak tu orang tu bercerai berai. Tak salah kita katakan orang yang hasad ini dia adalah parti pembangkang kepada Allah, opposition kepada Allah Ta'ala. Kalau parti pembangkang kepada manusia pun dah tak berapa senang ya, kalau jadi pembangkang susahlah sikit mungkin tak ada peruntukan, mungkin nak dapat apa tender apa pun susahlah sikit. Itu baru pembangkang kepada manusia. Ini pembangkang kepada Allah Ta'ala. Kemudian bakhil, kedekut, kerana orang ini tidak amanah dalam memegang amanah harta. Dia tak perasan harta yang di tangan itu adalah pinjaman. Dia hold in trust. Dia trusty pemegang amanah kepada harta Allah Ta'ala. Kemudian buang daripada hati cintakan kemegahan, nak glamour. Kerana kalau glamour kita pun, apa boleh bantu kita dalam kubur? Agak-agak kalau satu orang tak boleh jawab soalan muka nakir nak sebat dia kata nanti jangan sebat saya. Saya dulu masa kat dunia follower saya sampai 1 juta tau. Malaikat peduli apa? Kamu follower 1 juta kah? Kamu follower berapa puluh juta kah? Tak boleh jawab, yang malaikat sebat. So apa yang kita nak? Cintakan dunia, kita cintakan barang yang pasti kita akan tinggalkan. Kita cinta sesuatu yang bila kita kejar belum tentu dapat. Bila dah dapat belum tentu ada manfaat. Yang pasti kita kejar sesuatu yang satu masa kita akan tinggalkan, atau dia akan tinggalkan kita. Takabur bukan layak manusia yang hina dijadikan daripada air mani yang jijik kembali kepada bangkai yang busuk, tiba-tiba nak takabur bangga diri. Itu sifat iblis. Dan iblis terpelanting keluar dari syurga kerana ada takabur. Bayangkan kita yang belum masuk syurga, tiba-tiba ada takabur, na'udzubillahi min zalik. Ujub dan riak adik-beradik sama-sama lalai melihat kepada Allah. Ujub dia lalai dengan melihat kepada kehebatan diri sendiri. Riak dia lalai kerana melihat kepada pandangan manusia. Lalu dihiasi dengan tahliyah.
Kita nak ada dalam hati kita taubat, kerana kita ni manusia-manusia yang tidak maksum, yang selalu terdedah kepada dosa dan kesalahan. Bayangkan Nabi SAW, insan yang maksum pun beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya sampai 70 kali Nabi SAW istighfar. Takkan kita yang tidak maksum tidak mahu bertaubat, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dan Allah menggalakkan lagi, innallaha ma'at tawwabin. Sesungguhnya Allah Taala berserta dengan orang yang suka bertaubat. Kerana ada khauf, takut kepada Allah Taala. Kerana ada zuhud, iaitu membuang dunia. Tapi bukan membuang dunia dari tangan, membuang dunia dari hati. Kerana kalau dari tangan, kita umat disuruh memegang dunia. Bahkan disuruh kalau kita mampu memerintah dunia. Kerana sekurang-kurangnya orang yang beriman boleh diharap untuk menjalankan syariat. Kalaupun masih ada yang lemah, kalaupun masih ada yang kurang berbanding dengan orang yang tidak ada iman, mereka tidak ada kehendak pun untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari hati, kata orang utara, sekupang seduit pun tak mau ada. Satu duit pun tak mau ada dalam hati. Yang itu yang susah. Kita macam-macam ada bersarang dalam hati kita. Jadi ibarat yang dikatakan dunia ini ibarat lautan. Kita ini ibarat bahtera. Jadi sebanyak mana pun air di lautan, selagi mana berada di luar bahtera, insya-Allah bahtera selamat berlayar. Tapi sikit saja air dari lautan masuk ke dalam bahtera, bahtera akan tenggelam. Macam itulah dunia, jangan dibenarkan masuk dalam hati. Sila gunakan dunia, diperhambakan dunia, tapi jangan sampai dunia memperhambakan kita. Wal-iyazbillah. Kemudian sabar dan syukur, ya. Sabar dan syukur ni partner, ya. Iaitu kita ni kan dalam dunia dua benda saja berlaku pada kita. Iaitu pertama perkara yang menyenangkan kita. Yang kedua perkara yang menyakiti kita. Dia tak akan lari pada dua ni. Apa saja yang berlaku, kita rasa senang, seronok, gembira, atau kita rasa sakit, sedih dan sebagainya. Kalau kita senang, kita syukur. Kalau kita sedih, kita sakit, kita sabar. Maka syukur dan sabar ini yang berkekalan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang bersabar pun ada ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Taala bersama dengan orang yang sabar. Ustazku kuliah tak habis-habis lagi sabar. Nanti insya-Allah saya akan berhenti, tak akan lebihlah daripada jam 9, tak lebih insya-Allah. Kemudian ada ikhlas, iaitu kita buat sesuatu semata-mata kerana Allah Taala. Kerana kalau kita fikir, kita buat kerana manusia yang nak bagi pahala Allah. Kalau kita buat kerana orang yang mempunyai syurga Allah. Jadi kalau kita faham turun naik nafas kita milik Allah, bahagia menderita kita di tangan Allah, apa penghujung hayat kita juga ketentuan Allah, insya-Allah kita ada ikhlas melakukan semata-mata kerana Allah. Tawakal iaitu bukan tidak berusaha. Ada orang confuse antara tawakal dengan tawakul. Tawakal bukan berarti tidak usaha. Silakan pergi kerja, keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Ya, bertawakal kalau dia bulat yakin bahawa rezeki yang masuk bukan daripada hasil usaha dia, tetapi daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud hadis Nabi SAW. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kamu
sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Burung itu keluar pada waktu pagi dalam keadaan perutnya kempis dan dia pulang ke sarang dalam keadaan perutnya penuh. Tapi burung keluar atau tidak? Keluar. Bukan burung duduk di sarang. Mana keluar berusaha. Yang bagi rezeki tetap Allah Ta'ala. Kalau saya boleh kongsikan pengalaman saya tentang konsep rezeki ini, pengalaman sebenar melibatkan ibu saudara saya, adik kepada ibu saya. Pada tahun 1965 beliau melahirkan anak. Takdir Allah berlaku apa yang dipanggil tumpah darah. Keluar darah yang begitu banyak sehingga beliau jadi koma, tak sedarkan diri. Jadi masa itu saya masih ingat beliau di SJMC sebagai medical center. Saya dan ibu saya pergi ziarah dan doktor cakap terus terang kepada ibu saya, kata dia, adik puan ni dah teruk. Jadi saya cadangkan puan banyak-banyakkan baca Yasin. Jadi kalau doktor cakap surah baca Yasin, kita fahamlah pada kajian doktor tak ada harapan. Jadi kami dalam 5-6 orang duduk di sekeliling ibu saudara saya dan baca Yasin di hospital, saya masih ingat. Itu 1995. Sekarang 2023. Ibu saudara saya berkenaan alhamdulillah masih hidup. Masih ke sana kemari. Masih saya menziarahi beliau di hari raya dan sebagainya. Yang baca Yasin semua dah meninggal. Tuan-tuan, yang baca Yasin mati dulu. Saya dengan ibu saudara saya sekarang ni bersaing. Sebab saya baca Yasin, beliau dibacakan Yasin, dulu masih hidup. Kot saya pergi dulu pun tak mustahil. Dan kalau pergi dulu pun berarti apa? Rezeki sudah habis. Tapi pada tahun 1915, masa doktor dah lihat tak ada harapan, doktor tidak tahu bahawa hakikatnya rezeki ibu saudara saya belum habis. Tak akan mati seorang manusia sebelum rezeki habis. Dan walaupun dia masih muda belia, gagah perkasa, kaya raya, rezeki dia habis, dia mati. Sebab tu ada orang mati muda. Sebab tu ada orang mati kaya. Sebab tu ada orang mati sihat. Hakikatnya Allah yang menentukan rezeki. Mahabbah, kasih kepada Allah Ta'ala, kasih juga kepada makhluk-makhluk Allah. Kalau kita benci kepada perbuatan maksiat dia, bukan kita benci pada batang tubuh dia. Ada orang dia benci sampai pada batang tubuh. Orang tu dah menyesal, orang tu dah taubat, orang tu dah insaf, dah berubah, dia masih ungkit. Dia ni dulu bukan aku tak tahu, masih ungkit. Dan ingat, orang yang mengungkit-ungkit dosa keaiban orang lain sedangkan orang itu sudah bertaubat, amaran daripada Nabi SAW, Allah tidak akan matikan dia sebelum dia buat dosa yang dia mengaibkan saudara dia tadi. Dan jangan benci batang tubuh dia. Dia dah taubat, kenapa benci lagi? Kan kita hanya benci pada maksiat dia. Kemudian redha dengan ketentuan Allah. Kerana kalau tidak redha pun tak boleh ubah takdir. Kan bila Nabi SAW nasihat pada satu orang perempuan supaya sabar, dia menangis kematian anak, dia marah. Dia kata, kamu tak tahu apa yang saya sedang rasa. Lalu orang beritahu kepada perempuan itu, yang nasihat kamu tadi itu Rasulullah. Dan dia jumpa Rasulullah minta maaf. Dan Rasulullah beritahu, sabar itu adalah indah salmatul ula. Yang dikatakan sabar itu masa tempuhan kali pertama kita diuji dengan musibah, ketika itulah kita sabar atau tidak. Kalau dah lama, ya banyak orang boleh sabar. Peristiwa dah berlaku banyak tahun, banyak orang dah cool down. Tapi masa mula-mula ditimpa musibah itulah diuji kita sama ada kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala ataupun tidak. Kemudian zikrul maut, mengingati mati. Ini semua daripada ajaran Islam. Kan dalam Quran Allah sebut kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasai mati. Nabi SAW juga berpesan, aksiru min zikri hajimil lazzat, perbanyakkanlah daripada mengingati perkara yang menghilangkan kelazatan, iaitu kematian.
Dua kisah yang saya selalu kongsikan tentang zikrul maut. Pertama adalah pengalaman saya sendiri ketika nak buat akikah untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Saya pergi ke sebuah ladang, saya pilih seekor kambing, saya cakap saya nak kambing ini untuk akikah, janji minggu depan saya akan datang untuk sembelih kambing. Jadi penjaga ladang dia ambil spray ya, cat warna merah, dia spray di badan kambing. Ini tanda kambing itu dah ada orang mati. Hari yang dijanjikan saya datang, lalu saya nak sembelih lah kambing yang saya dah booking tadi. Kata penjaga ladang, dia kata, bang, kita baru dapat stok baru, stok baru sampai. Kalau abang nak, tapi abang tambah duit sikit lah, boleh beli kambing yang lebih bagus, yang daging dia lebih banyak. Saya kata okey juga. Jadi saya tukar fikiran, saya beli kambing lain dan sembelih kambing itu. Lepas selesai sembelih kambing itu, tiba-tiba kambing yang ada cat merah, ya, yang saya dah booking minggu lepas tapi tak jadi, dia datang. Dia melompat-lompat dekat situ. Jadi saya komen lah dekat penjaga ladang. Saya kata, panjang umur lagi kambing ni. Sepatutnya dia yang kena sembelih tadi, tapi tak jadi, tukar. Tapi penjaga ladang jawab, betul juga jawapan dia. Dia kata, kambing kat ladang ni tunggu mati ya. Betul lah kan? Kambing dah kat ladang, tak hari ni besok orang beli sembelih, tak besok minggu depan orang beli sembelih. Saya pun dah bila dia cakap macam tu, spontan saya kata kat dia, macam kita atas dunia. Rupanya kita atas dunia ni macam kambing kat ladang. Ada sebahagian daripada kita, malaikat maut dah spray lah. Haji ni minggu depan nak ambil. Haji ni lagi 2 minggu. Cuma kita tak sedar. Kita dalam dunia ni tunggu mati sebenarnya. Tu kan ada orang kata apa? Haji buat apa sekarang? Saya kerja RTM, kata dia. Kerja RTM? Rehat tunggu mati, kata dia. Kita rehat ke? Kita kerja ke? Kita sibuk ke? Kita sembahyang ke? Tak sembahyang ke? Semuanya tunggu mati. Sampai masa dah tak boleh tangguh. Yang kedua yang saya selalu kongsikan, iaitu apa yang diceritakan kepada saya tentang banduan akhir, the last prisoner, yang dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah. Dia rayu ke mahkamah harian, ditolak. Dia rayu lagi ke mahkamah persekutuan, ditolak. Dia angkat lagi rayuan kepada lembaga pengampunan, Board of Pardon, ditolak juga rayuan dia. Maka dikekalkan hukuman mati dan ditetapkan tarikh penggantungan. Di Malaysia hukuman mati adalah melalui cara gantung sampai mati. Jadi orang yang pernah kerja di penjara, saya hanya cerita berdasarkan pengalaman dia lah, saya tak ada pengalaman. Katanya banduan itu nanti akan diukur berat badan dan juga tinggi dia untuk buat tali gantung yang sesuai. Kerana kalau tak sesuai boleh jadi terlampau laju, takut patah leher, ya, snap terus laju sangat, atau terlampau perlahan jadi dia tersiksa, dia tergantung lama tak mati-mati, jadi dia kena ngam-ngam tali. Bayangkan apa perasaan dia masa diukur saiz badan dia. Kalau kita ukur saiz badan nak buat baju raya, seronok. Yang lebih seronok yang buat baju pengantin, nak kahwin. Dia diukur untuk dipilih tali gantung. Macam mana perasaan? Dan saya difahamkan pihak penjara ada peruntukan sekian ringgit for the last meal. The last meal for the last prisoner. Dia nak makan apa, pihak penjara akan berikan. Nak nasi kandar, nak masak lemak cili api kah, nak KFC kah, McDonald kah, dia nak apakah, penjara akan usahakan untuk beli. Tapi kata mereka, penjenayah yang tegar pun biasanya mereka the last meal tu tak habis. Botak Chin katanya order KFC, makanlah 2-3 suap, lepas tu tak lagi, sebab besok nak kena gantung. Dan bayangkan bagaimana tidurnya orang itu pada malam sebelum digantung. Kalau diceritakan orang, kata pegawai, saya lihat dia tak tidur malam tu.
Logik saja. Kan logik saja dia tak tidur sebab besok kalau orang Islam lepas main subuh saja terus dibawa ke tali gantung. Lalu kita tak perasankah bahawa setiap dari kita hakikatnya adalah the last prisoner. Setiap daripada kita dah dijatuhkan hukuman mati yang memang tak boleh rayu. Sebab yang jatuhkan hukuman mati adalah Allah. Cuma beza dia dengan the last prisoner yang dalam penjara tadi, oleh kerana dia dah diberitahu tarikh akan digantung, maka mungkin dia sempat bertaubat, dia sempat tahajud, dia sempat minta maaf dengan ibu dia sempat sambung silaturahim yang terputus, dia sempat suruh orang bayar hutang dan sebagainya, sementara menunggu hari digantung. Sedangkan na'udzubillah, kalau sebahagian dari kita sedang bergelak ketawa, apatah lagi sedang melakukan maksiat, lalu tiba-tiba hukuman mati dilaksanakan. Jadi zikrul maut ini termasuk ajaran tasawuf. Jadi kalau orang tu kata ahli sufi hanya sibuk dengan dunia, kemungkinan besar itu tidak tasawuf yang sebenar. Jadi masa sudah tidak banyak. Mungkin saya laju-laju sepintas laju saja, saya laju saja nak menunjukkan gambaran bahawa setiap konsep tasawuf yang sebenarlah, bukan yang menyamar tasawuf tadi, yang kononnya hakikat makrifat tak solat. Kalau hakikat makrifat tak solat, itu bukan makrifat, itu makrifat. Jadi agama ni dilipat suka hati dia saja, bukan. Ya, dia kata kalau dah sampai makam tinggi, ya, solat tak payah. Betul tak? Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kalau sampai makam tinggi, solat tak payah, dengan makna solat dah tak susah, jadi senang, betul tu. Orang makam tinggi dia senang nak solat. Kita yang makam dah mana-mana ni kan berat nak solat, kan? Malas kalau boleh. Ya, solat yang fadu-fadu je lah. Jadi yang makam tinggi, solat dah tak payah, maknanya dah tak susah. Tapi kalau maksud dia makam tinggi solat tak payah, maknanya solat tak perlu, itu pembohong. Takkanlah tinggi makam dia daripada Nabi SAW, baginda solat tak tinggal, bahkan solat jemaah sehingga ke akhir hayat, sampai dipapah untuk pergi solat. Tiba-tiba dia kata hakikat makrifat tak solat, itu bohong. Jadi laju-laju saja. Ya. Dalil tentang tasawuf tadi saya ambil contohlah, misalnya bila kita kata tasawuf mengajarkan jangan banyak makan, itu ada dalilnya. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan sila, tak ada masalah. Bukan orang tasawuf tak makan. Washrabu, minum, orang tasawuf juga minum, wa la tusrifu. Tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Dalam hadis Nabi SAW memberitahu, saya terus baca terjemahan saja untuk laju, tidaklah memenuhi oleh seorang anak Adam itu satu bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Padahal cukup bagi anak Adam itu makanan yang sekadar menegakkan tulang sulbi. Kita setakat nak hidup sebenarnya tak banyak pun. Ada orang ambil rasuah alasannya nak hidup, cari makan. Makan untuk hidup beberapa suap pun sebenarnya kita sudah boleh hidup, tapi kerana nafsu. Nabi SAW bersabda, kalau dah tak dapat tidak nak juga rasa makan tu banyak, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk pernafasan. Kita makan sampai tak boleh bernafas, mengah, pasal dia ambil portion yang 1/3 yang lain. Kemudian dalil jangan banyak bercakap dalam Quran bagi amaran ma yalfizu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Tidaklah satu orang itu melafazkan satu perkataan melainkan ada malaikat yang mencatatkan. Kemudian Nabi SAW memberitahu apabila ditanya oleh Abu Musa Asy'ari, siapakah orang Islam yang paling baik, yang paling afdal? Nabi SAW menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang paling baik adalah yang selamat orang Islam daripada lidah dan tangannya. Kemudian Nabi SAW memberi galakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman
kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap perkara yang baik. Rupanya tak ada perkara yang baik dia nak cakapkan, atau dia diam. Kalau tak ada perkara baik nak cakap, lebih baik diam saja. Kerana dalil jangan marah secara melulu, ya. Tapi kalau marah kerana agama dipermain-mainkan, itu dituntut. Tapi kan kita zaman sekarang, kita tengok kerana hon pun orang marah. Kan ada yang tumbuk-tumbuk orang sebab dia hon. Kan? Padahal apa makna kilang kereta buat hon? Untuk digunakan. Kadang-kadang orang tua hon, dia nak bagi tahu, bang, baik-baik nanti terlanggar. Kita tafsirkan, oi bodoh ke? Tafsiran kita hon tu bunyi sama je. Orang yang positif, mungkin kawan tu nak tegur saya supaya tak aksiden. Yang negatif, dia tafsirkan hon tu sebagai memaki dia. Ini marah Nabi SAW larang. Berkali-kali seorang lelaki bertanya pada Nabi SAW, "Aus sini, beri pesan kepada saya, bagilah nasihat kepada saya." Nabi menjawab, "La taghdab." Dia minta lagi, "Nasihatlah saya Rasulullah." Nabi ulang lagi, "La taghdab." Jangan marah. Kerana marah yang melulu ini menghilangkan pertimbangan. Sebab itu bila manusia itu marah, mungkin dia bercakap perkara-perkara yang bukan-bukan, atau dia bertindak perkara yang di luar batasan. Bahkan Nabi SAW memberitahu, bukanlah orang yang kuat itu orang yang gagah bergusti mengalahkan orang, tapi orang yang kuat, orang yang mampu mengawal diri ketika dia marah. Susah, ya? Baik. Kemudian tentang hasad dengki, ya. Banyak sekali dalam Al-Quran menceritakan tentang keburukan tentang hasad dengki ini. Antara sebab Ahlul Kitab tidak beriman kerana mereka hasad dengki kurniaan yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangkakan Nabi terakhir daripada bangsa mereka. Bila datang Nabi terakhir daripada bangsa Arab, bukan daripada bangsa mereka, mereka dengki. Dan dalam surah Al-Falaq ada kita minta lindung min syarri hasidin idza hasad. Allah ajar kita minta lindung daripada kejahatan orang yang hasad dengki. Dalam hadis Nabi SAW beritahu bahawa hasad dengki memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu api. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu ta'ala pernah menemplak orang yang hasad dengki dengan kata-kata beliau yang bermaksud, kenapa kamu dengki kepada satu orang lelaki dengan sebab sedikit emas yang Allah letak di tangan dia? Kan orang sebab orang dengki kerana kekayaan seseorang. Dia didengki kerana dia kaya. Kamu dengki kepada dia hanya dengan sebab sedikit emas yang Allah letak di tangan dia. Kalau kamu memang nak dengki, lebih patut kamu dengki kepada bumi. Berkali-kali ganda emas yang Allah letakkan dalam bumi. Kenapa kamu tak dengki? Padahal sama-sama Allah yang meletakkan. Orang yang hasad dengki, dia tak perasan tentang takdir Allah. Dia mengharap nikmat yang Allah kurniakan kepada saudaranya itu hilang dan binasa. Bakhil, ayat Quran melarang tentang bakhil. Jangan sangka orang yang bakhil itu mereka mendapat kebaikan, bahkan itu mereka mendapat keburukan. Nanti dari akhirat, apa yang mereka kedekut dan bakhil itu akan mereka tanggung dengan tanggungan yang sangat berat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, apa yang mereka simpan dan kedekut itu akan seolah-olahnya disereka di atas belakang pipi dan juga badan mereka. Jadi bakhil ini perbuatan yang dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh manusia. Jangan ceritakan kemegahan, jangan ceritakan glamour, jangan ceritakan pujian, kerana Allah Ta'ala menjanjikan negeri akhirat, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang tidak ingin ketinggian di dunia ini dan tidak inginkan kerosakan. Tinggal lagi 3 minit. Demikian, ya, cinta dunia bukan kita nak buang dunia, tidak. Tapi jangan dunia masuk dalam hati. Kerana sekali dunia masuk dalam hati, orang itu akan jadi hamba dunia. Tapi kalau dunia duduk di tangan sahaja, maka dunia akan jadi hamba dia
membantu dia mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Saya mungkin tak sempat baca dari satu persatu. Kemudian jangan takabur. Kerana takabur ini pertama adalah sifat iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, bila kami berkata kepada para malaikat sujud kepada Nabi Adam, iblis juga ada di situ. Fasajadu, malaikat sujud, illa iblis, tapi iblis tak mahu sujud. Aba wastakbara, iblis enggan dan takabur. Kenapa dia takabur? Kerana dia kata ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan Adam daripada tanah. Mana dalil? Mana bukti kalau jadi daripada api lebih baik berbanding jadi daripada tanah? Tak ada dalil. Tak ada hujah, tapi hanya kerana takabur. Kemudian jangan riak, kerana kita disuruh illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, menyembah Allah dalam keadaan penuh keikhlasan. Kemudian tidak mahu yunfiku malahu ria'an nas, membelanjakan harta kerana nak menunjuk-nunjuk kepada orang ramai, ya. Dan yang terakhir, dengan waktu yang ada, lampu pun dah padam, maknanya cukuplah ustaz, berhenti setakat itu, iaitu tentang ujub, ya. Kita lihat Allah Nabi SAW memberitahu 3 perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. Seorang itu merasa takjub dengan diri dia sendiri, merasakan dirinya hebat dan sebagainya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW memberitahu, kalaulah kamu tidak melakukan dosa, aku sangat bimbang berlaku kepada kamu yang lebih teruk daripada dosa. Maknanya kalau kamu tak pernah buat maksiat, aku bimbang satu benda yang lebih teruk berlaku kepada kamu, iaitu ujub. Kamu berasa diri kamu hebat. Jadi sekali-sekala kita tergelincir dalam maksiat itu ada hikmah. Jangan kita sengaja buat maksiat, tidak. Tapi kan kita ada kalanya kita tergelincir dalam maksiat. Hikmahnya supaya kita merasa hina diri, tidak merasa ujub, merasa diri kita hebat. Dalam Quran selalu Allah sebutkan walaula fadlullahi alaikum. Nak ingatkan apa yang kita dapat ini adalah kurniaan Allah. Dan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqwa. Janganlah kamu itu memuji, mengangkat diri kamu sendiri. Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Tak perlu kita nak mengaku kita yang paling lebih. Jadi saya harap sedikit yang saya sampaikan pada malam ini Allah nilai sebagai amal soleh dan Allah jadikan sebab kebaikan dan kemanfaatan kepada kita semua dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'ta bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma nqulna min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Saya tadi telah solat isya jamaah takdim. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi ada rezeki di masa akan datang. Saya ucap terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Oh ya. Sampai masih lah.